Alright, I will starting to read in Malay language. Raja-raja Melayu terus terlibat dalam perundingan untuk mencapai kemerdekaan. Kerana sebelum itu mereka bertanggungjawab menandatangani Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948 dengan pihak British. Rundingan di antara Tunku Abdul Rahman dan wakil-wakil Majlis Raja-Raja mencapai kejayaan kerana Parti Perikatan memberi jaminan bahawa kedudukan Raja-Raja Melayu tidak akan terjejas selepas merdeka. Sekejap. Menurut laporan Suruhanjaya Red, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka akan dikuasai oleh seorang raja. Di samping itu, sistem kerajaan bersekutu yang sedia ada akan diteruskan, iaitu adanya kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Raja-raja Melayu terus kekal sebagai ketua negeri masing-masing. Melaka dan Pulau Pinang terus bergabung di dalam persekutuan dan diketuai oleh seorang yang dipertua, governor. Sistem kerajaan bercorak demokrasi diamalkan. Ahli parlimen akan dipilih melalui pilihan raya umum untuk mewakili rakyat dan pentadbiran kerajaan. Di antara pindaan yang dibuat terhadap laporan Suruhanjaya Red ialah pindaan berkaitan dengan soal bahasa. Suruhanjaya Red mencadangkan supaya bahasa Cina dan bahasa Tamil boleh digunakan di dalam parlimen dan dewan negeri. Cadangan ini telah ditolak, tetapi hak orang Cina dan orang India menggunakan bahasa masing-masing sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah rendah telah diterima. Cadangan Suruhanjaya Red mengenai agama juga dipindah. Perkara ini memang rumit, akan tetapi agama Islam tetap diterima sebagai agama rasmi persekutuan. Pindahan ini diterima oleh orang bukan Melayu kerana perlembagaan baru menjamin hak setiap rakyat Persekutuan Tanah Melayu menganut agama pilihannya sendiri. Pada umumnya, semua bangsa menerima bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan yang tunggal. Sekejap. Di Singapura, Parti Tindakan Rakyat atau PETIR, People's Action Party, PAP, yang telah mencapai kemenangan dalam pilihan raya pada tahun 1959, memang cenderung untuk bergabung dengan Tanah Melayu. Perkara ini telah dibincangkan dengan serius oleh pemimpin PETIR di Singapura pada awal tahun-tahun 1960-an, tetapi pemimpin kerajaan Persekutuan Tanah Melayu belum memberi apa-apa sambutan mengenai hal tersebut. Apabila Tunku Abdul Rahman dan Ketua Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, mengadakan beberapa pertemuan dan pertukaran lawatan pada awal tahun 1961, soal penggabungan itu telah ditimbulkan semula. Sungguh pun begitu, Tunku Abdul Rahman masih belum memberi keputusan. Tunku Abdul Rahman telah mengubah pendiriannya hanya selepas berlaku perkembangan yang akan membawa kejatuhan kerajaan PETIR di Singapura ke tangan komunis.
Perpecahan yang berlaku dalam parti petir disebabkan oleh faktor perbezaan fahaman politik di kalangan ahli-ahlinya. Kalangan ahli yang berfahaman kiri mendapat sokongan daripada ahli yang berpendidikan Cina, sementara golongan satu lagi mendapat sokongan daripada kalangan ahli yang berpendidikan Inggris. Golongan kiri adalah pro-komunis dan cuba mendapat kuasa dengan menentang penjajahan menerusi parti yang sah di sisi undang-undang. Apabila Petir berjaya memenangi pilihan raya tahun 1959, Lee Kuan Yew telah berikhtiar membebaskan pemimpin-pemimpin parti yang ditahan. Akan tetapi, langkah Lee Kuan Yew itu nampaknya tidak dapat menyelesaikan masalah perselisihan antara puak kiri dan kanan di dalam parti. Tambahan pula, perselisihan itu semakin genting pada tahun 1960-1961. Apabila golongan pelampau Cina dalam parti Petir telah mendapat sokongan komunis. Perselisihan itu telah menyebabkan parti Petir kalah dalam pilihan raya kecil Hong Lim pada bulan April 1961 dan pilihan raya kecil Anson pada bulan Julai 1961. Lim Chin Siong, pemimpin golongan kiri dan pengikutnya telah meninggalkan parti Petir dan menubuhkan barisan sosialis. Sudah sewajarnya kerajaan Lee Kuan Yew bimbang akan perkembangan yang berlaku kerana kerajaan mereka pada masa itu mempunyai majoriti yang sedikit. Sekiranya Dewan Undangan dibubarkan dan pilihan raya diadakan semula, kemungkinan besar golongan kiri akan beroleh kemenangan. Dalam keadaan yang tersepit itu, Lee Kuan Yew mendesak Tunku Abdul Rahman agar mempercepatkan penggabungan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu. Perkembangan yang berlaku di Singapura itu telah membimbangkan Tunku Abdul Rahman. Beliau takut Singapura akan dikuasai oleh kerajaan komunis. Memandangkan pengaruh puak kiri yang pro-komunis semakin kuat, maka Tunku Abdul Rahman mula memikirkan soal penggabungan dengan lebih serius. Oleh itu, pengumuman Tunku tentang gagasan Malaysia ialah bertujuan untuk menghalang ancaman komunis di Asia Tenggara. Jika kerajaan Lee Kuan Yew dikuasai oleh komunis atau puak pelampau Cina, maka tanah Melayu juga akan tergugat. Tetapi penggabungan dengan Singapura sahaja akan menjejaskan perimbangan kaum di Persekutuan Tanah Melayu. Untuk mengatasi masalah itu, adalah baik jika ketiga-tiga negeri jajahan British Borneo yang mempunyai bilangan bumi putera yang lebih besar digabungkan dalam gagasan Malaysia. Dalam masa yang sama, pengaruh komunis yang memang sudah bertapak di Sarawak akan lebih terkawal. Sekejap, Di Singapura pula, Petir menyambut baik gagasan tersebut demi kepentingan keselamatan dan penerusan kekuasaan parti itu di Singapura. Pihak yang menentang gagasan itu di Singapura ialah Parti Barisan Sosialis dan Parti Buruh. Untuk memastikan soal penggabungan dengan Tanah Melayu mendapat sokongan rakyat, Lee Kuan Yew telah mengadakan pungutan suara referendum di Singapura. Keputusan pungutan suara yang diadakan pada 1 September 1962 itu menunjukkan 71.1% pengundi menyokong penggabungan. Dengan bergabung dalam Persekutuan Malaysia, Singapura akan dapat mengekalkan taraf perlabuhan bebasnya. Singapura juga mendapat kuasa autonomi dalam bidang kewangan, pendidikan dan perburuhan. Dengan mendapat konsesi itu, maka perwakilan Singapura dalam Dewan Rakyat akan dihadkan kepada 15 orang saja daripada jumlah 159 ahli. Pada awal 1963, Indonesia telah mengisytiharkan konfrontasi atau dasar terhadap Malaysia. Indonesia menganggap Persekutuan Malaysia sebagai negara neo-kolonialis yang menjadi landasan kepada Britain untuk mengukuhkan kuasanya di Asia Tenggara. Ini tentu saja akan mengugat kedudukan pemerintah Indonesia yang dipengaruhi
oleh Parti Komunis Indonesia, PKI. Alright, saya sudah selesai.